Mao Zedong membunuh 50 juta rakyat sendiri. Dan Stalin membunuh 34 juta umatnya sendiri. Dan ini bakal ditiru oleh Pol Pot, yaitu rejim Khmer Rouge yang kita akan bicara nanti insyaAllah, yang membunuh 2 juta umatnya. Dan kebanyakanlah orang Champa atau orang Cham yang beragama Islam. Walaupun ada umat lain yang terkorban, tetapi tumpuannya lah kepada umat Islam yang berada di Kamboja. Dan apakah hubungan di antara China dan Rusia terhadap Pol Pot? Dan ketika itu kita lihat bahawa Vietnam sedang berperang. Baru saja peperangan Amerika yang menceroboh Vietnam. Dan ketika itu konflik yang berlaku di kawasan Asia Tenggara sangat-sangat dahsyat. Mari kita lihat sejarah Kamboja. Kamboja ini negara yang pernah berada di bawah Perancis sejak tahun 1863. Perancis menjajah di kawasan ini, dan sebagai perjanjian dengan British menjajah tanah Melayu dan Perancis menjajah Indochina. Mereka masing-masing tidak mengganggu yang lain. Dan kemudian kita lihat bagaimanakah sektengkera petani yang tersepit di antara perjanjian Perancis dengan British. Dan ahli sejarah Malaysia mengatakan bahawa petani terserah kepada Siam dengan perjanjian Bangkok. Tidak benar, tuan-tuan. Perjanjian sebenarnya perjanjian yang dilakukan oleh Perancis dengan British, yang mencadangkan supaya aset ataupun sektengkera diberikan pada Siam, supaya Siam tidak mengganggu Perancis. Sebenarnya perjanjian ini perjanjian Siam dengan British, bukan perjanjian antara British dengan Siam sebagaimana yang dicatatkan dalam sejarah Malaysia. Perjanjian antara British dengan Perancis inilah punca jatuhnya sektengkera kepada Siam, ialah perjanjian daripada tentera Azab yang sama. Tuan-tuan yang semati, Kamboja selepas merdeka pada tahun 1993 menerima pengaruh daripada Amerika yang berada di Vietnam, menerima pengaruh daripada Rusia yang dipimpin oleh Stalin ketika itu, menerima pengaruh daripada China yang dipimpin oleh Mao Zedong. Negara kecil ini sekarang sedang bertembung beberapa penjuru pengaruh, dan kita lihat pengaruh manakah yang bakal menang dan bagaimanakah pemimpin mereka kemudiannya selepas menggulingkan Sihanouk. Sihanouk digulingkan. Sihanouk ialah raja. Ciri pemerintahan bunuh ulama, ratakan harta negara. Yang kaya, yang miskin disamaratakan, yang malas dan rajin disamaratakan, yang cerdik dan yang tidak cerdik, yang pandai disamaratakan. Itu ciri yang keempat dalam setiap pemerintahan komunisme di seluruh dunia. Tuan-tuan hormati, kemerdekaan dicapai oleh Kamboja pada tahun 1953. Dan apabila Sihanouk yang dipengaruhi oleh Amerika telah digulingkan oleh jeneralnya sendiri, dan terdedahlah Kamboja kepada perang saudara. Di situlah kita munculnya Pol Pot, pemimpin Khmer Rouge yang asalnya agama Buddha, masuk sekolah Katolik, tetapi sekarang sedang merancang untuk menjadi Kamboja sebagai model yang dicipta oleh Stalin dan Mao Zedong di China. Sistem yang dilakukan oleh Stalin dan Mao Zedong bakal menjadi dasar kepada Pol Pot, dan dasar kezaliman ke atas umat Islam. Kita lihat mereka menguasai kawasan utara Kamboja, dan mereka telah mengambil alih Phnom Penh pada tahun 1975. Dan sebaik sahaja mereka mengambil alih Phnom Penh, maka apa yang dilakukan oleh Mao Zedong di China, apa yang dilakukan oleh Stalin di Soviet Union, itulah yang dilakukan oleh Pol Pot di Phnom Penh. Tuan-tuan, apakah yang dilakukan? Apa yang dilakukan ialah dia mengepung Phnom Penh, ibu kota. Mereka datang daripada seluruh kawasan, mengepungnya dan menahan kerajaan sendiri supaya dikumpulkan dan dikeluarkan pada Phnom Penh. Seluruh rakyat keluar Phnom Penh untuk dijadikan hamba tebusan, bukan untuk dijadikan sebagai petani yang bekerja untuk negara. Maka ladang-ladang ataupun di Kamboja dijadikan sebagai aset pada negara. Setiap rakyat adalah sama rata, tanah dimiliknarakan oleh negara, dan rakyat bekerja untuk mereka sendiri.
dan rakyat dijadikan sebagai hamba di Kamboja. Dan siapa yang menentang dasar ini, mereka akan menerima akibat yang sangat parah, iaitu mati. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Pol Pot, dan dialah yang menubuhkan demokratik Kamboja, menggantikan nama Kamboja kepada Kamboja. Dan sekarang dasarnya ialah untuk menghapuskan etnik yang tidak disukainya, iaitu Muslim. Tuan-tuan yang selamat, kita lihat apakah yang digambarkan dalam kartun ini. Menimpa dan daripada Rusia ataupun Soviet Union dan China lah yang jadi menang dan menjadi dasar kepada Pol Pot. Dan apa yang dilakukan oleh Stalin, apa yang dilakukan oleh Mao Zedong, dilakukan oleh Pol Pot di sini. Dia mengambil model yang dilakukan oleh Mao Zedong, dia mengambil model yang dilakukan oleh Stalin, dan dialah orang yang ketiga yang menjadikan model komunisme, walaupun dia pernah dilatih di dalam Buddhism, dia dilatih dalam Katolik, tetapi dia memilih komunisme untuk menjadi asas bernegara mereka. Dan falsafah Pol Pot, siapa yang membatah kerajaan ialah musuh. Siapa yang membatah kerajaan, maka dia akan menjadi mayat. Siapa yang menentang, dia akan jadi mayat. Dan siapa saja yang menunjukkan protes, maka dia akan dibunuh. Dan ini diambil daripada Mao Zedong. Mao Zedong mengatakan bahawa dan kuasa dapat daripada pembunuhan. Oleh sebab itu, pembunuhan harus dilakukan demi untuk mendapatkan kuasa. Dan pandangan dilaksanakan. Apa yang dilakukan oleh Mao Zedong sangat dahsyat kepada umat Islam. Dan inilah yang bakal dilakukan oleh Pol Pot. Dan apa yang dilakukan oleh Mao Zedong juga, dia mengatakan bahawa dasar sosialisme, kalaulah supaya rakyat yang tinggal cukup makanan ini. Dasar ini kadang-kadang dipegang oleh Barat demikian. Apabila mereka tidak dapat memberikan makanan pada lembu mereka pada musim sejuk, mereka bunuh sebahagian daripada lembu mereka. Mereka musnahkan sebahagian pada hasil panen mereka demi untuk menaikkan harga, dan itu dasar yang sama mereka lakukan. Dan Mao Zedong mengatakan sekiranya rakyat yang ramai harus kita hapuskan sebahagian mereka demi untuk makanan, maka kita harus lakukannya. Dan dasar inilah yang dilakukan oleh Pol Pot. Makanan yang tidak mencukupi di Kamboja, siapa yang sama. Dan siapakah yang bakal menerima penangan tersebut? Tuan-tuan yang semati, ialah umat Islam. Umat Islam bakal menerima mehnah yang tidak dapat kita bayangkan. Sebaik saja mereka telah mengepung Phnom Penh. Mereka mengatakan kepada rakyat Vietnam, kamu tahu bahawa bandar ini akan dibom oleh mereka. Kamu harus keluar dari Phnom Penh. Kemana kami ingin pergi? Kami akan bawa kamu ke sawah-sawah. Dan sekarang kamu tidak perlu wang, sebab di bawah kerajaan Khmer Rouge, wang tidak digunakan. Rakyat akan dimakan secukupnya, harus bekerja dan makan, tidak perlu wang sekarang di bawah kerajaan baru. Maka ditinggal uang dan harta oleh mereka, dan mereka menjadi hamba, dan mereka menerima mehnah yang sangat hebat. Dan dikendaki sama ada di Lombok ataupun di sawah ataupun di mana saja, mereka tidak ada hak untuk membantah. Dan ini terjadi kepada penduduk Phnom Penh. Siapa yang membantah akan menerima hukuman mati. Dan inilah yang disebut oleh Lenin. Lenin mengatakan bahawa kita tidak boleh melakukan perubahan tanpa kita melakukan dengan keamanan. Kita harus gunakan kekerasan. Itu dasar Lenin. Dan kita harus berbohong. Dasar komunisme, kata Lenin, ialah berbohong. Pembohongan yang berulang-ulang. Kita berbohong hari ini, esok, lusa, dan yang bohong akan jadi benar. Pemimpin harus berbohong, kata Lenin. Bukan saya kata. Dan inilah yang dasar yang dilakukan oleh Pol Pot. Pol Pot berbohong kepada rakyatnya, menjadikan Lenin sebagai asas kepada perjuangan mereka. Dan mereka mengatakan rakyat tidak perlu wang. Rakyat akan diberikan makanan yang sempurna. Rakyat harus bekerja dan harta negara akan dijadikan harta negara semuanya. Tidak ada pemilikan individu lagi,
Dan itulah yang disebut oleh Lenin dan di Soviet Union, kematian jutaan sebab kelaparan, peperangan yang berlaku ketika itu, dan sekarang bakal berlaku di Kamboja. Kelaparan, kebuluran bakal menjelma sebab tidak ada lagi harta individu, dan itulah yang dilakukan oleh Pol Pot sebagai pemimpin yang membawa dasar Lenin, yang membawa dasar Marxism, komunisme diperkenalkan di Kamboja. Rakyat Kamboja sebagaimana rakyat Rusia dikenaki bekerja sebagai rakyat yang sama rata. Mereka menjadikan tuku sebagai simbol negara mereka, buruh yang sama rata, dan ini gambar di Rusia. Dan gambar kita lihat orang Kamboja bekerja di ladang ataupun di sawah mengambil model yang sama apa yang berlaku di Rusia. Tuan-tuan yang saya hormati, Pol Pot mengatakan bahawa if you have a disease of the old society, take a dose of Lenin as medication. Kalau masyarakat ada masalah, mari kita contoh Lenin. Bagaimanakah Lenin menguasai untuk mengubat masyarakat, iaitu pembunuhan ramai-ramai. Lenin menjadikan pembunuhan, kata Pol Pot, kalau kita ada masalah, maka kita gunakan ubat Lenin, iaitu kita bunuh ramai-ramai. Tuan-tuan yang saya hormati, yang dimana mehnah ialah umat Islam. Mereka purposely memilih umat Islam, sebagaimana Rusia memilih umat Islam, sebagaimana China memilih umat Islam, maka Kamboja memilih umat Islam. Dan orang Islam di Kamboja ialah kaum Champa, kaum orang Cham yang berasal daripada Vietnam. Vietnam ialah asal Champa, dan mereka telah lari ke Kamboja, dan mereka sekarang sedang menerima mehnah di bawah dasar rejim Pol Pot. Pertama, sebagaimana dilakukan di Rusia, maka Pol Pot menumpukan kepada masjid. Ulama, ustaz, imam dibunuh tanpa sebab. Sebabnya lah dasar Lenin harus digunakan di Kamboja. Lenin mengatakan kita harus membunuh. Untuk melakukan perubahan, jangan takut membunuh. Dan darah Islam telah melimpah di Kamboja. Ulama lari ke dalam hutan, lari ke sungai, dan mereka sedang menunggu di sungai. Dan kita lihat kemudian giliran rakyat umum. Rakyat umum yang mereka tumpu ialah Cham, dan mereka melakukan pembunuhan total. Dan tidak ada sebarang kemanusiaan yang dianggap sebagai lebih hina daripada hewan. Dan ini benar-benar berlaku di Kamboja. Dan tuan-tuan, mereka yang terselamat menceritakan apakah yang berlaku di sana. Apakah yang mereka lakukan kepada orang Islam di sana. Walaupun ada juga orang lain yang menerima mehnah, terutama orang Vietnam, ada juga menerima mehnah, tetapi mereka tumpukan kepada umat Islam. Umat Islam tidak ada reserve lagi, mereka temui umat Islam, mereka lakukan pembunuhan. Kepada orang Vietnam, mereka lakukan pembunuhan sebab mereka sangka mereka spy. Spy harus dibunuh bersama dengan Islam. Tetapi bukan kerana mereka orang Vietnam, tetapi mereka kerana spy, mereka dibunuh sama seperti orang Islam dibunuh tanpa sebab. Tuan-tuan yang saya hormati, gambar ini menggambarkan bagaimanakah yang mereka lakukan pembunuhan di rata-rata tempat. Mereka masuk kepada kampung-kampung orang Cham, dan mereka melakukan pembunuhan total, dan jarang yang terselamat. Kita lihat bagaimanakah kawan kita, keluarga kawan kita daripada Kamboja yang datang ke Malaysia menceritakan apa yang berlaku, dan apa yang kita gambarkan sebahagian apa yang mereka cerita pada kita. Cukup sukar untuk kita gambarkan, dan terlalu berat untuk kita menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku. Dan ini mengibatkan bahawa inilah satu lukisan bagaimanakah umat Islam dibunuh. Mereka beratur-ramai, satu demi satu dibunuh, dan tidak ada pengecualian dilakukan kepada kaum umat Islam dan kepada kaum lain, kaum yang terpilih. Tetapi umat Islam, mereka tidak ada reserve sama sekali. Dan kebetulan umat Islam tinggal di kawasan Sungai Mekong. Umat Islam yang terselamat lari ke Sungai Mekong, rupa-rupanya mereka sedang menunggu di sungai. Mereka mengetahui bahawa orang akan menuju ke sungai apabila pembunuhan dilakukan di rumah, maka mereka melakukan menyempurnakan perkara itu di sungai. Dan inilah yang berlaku. Akibatnya hari ini, tuan-tuan, tengkorak umat yang dibunuh di Kamboja bertimbun-timbun. Mereka pamerkan tengkorak-tengkorak di padang ataupun killing field yang mereka jadikan museum yang dipertutulkan untuk kita kenang sampai hari ini. Dan kata Pol Pot, to keep you is no gain, to lose you is no loss. Dan untuk hidupkan kamu, kami tidak ada faedah, dan untuk mematikan kamu, kami tidak kerugian sebarang kerugian. Dan kami menghapuskan kamu sebab kamu tidak ada guna, dan ada kamu tidak memberikan kebaikan.
Ini dasar Pol Pot, tuan-tuan. Pol Pot mengatakan kami membunuh kerana kami perlu membunuh. Untuk melakukan perubahan, kami harus membunuh. Dan ini rupanya tengkorak umat Islam yang dibunuh oleh Pol Pot. Termasuklah tengkorak umat Islam yang mereka kumpulkan di sini. Dan mereka menjadikan muzium untuk kita saksikan sampai hari ini. Generasi muda, tuan-tuan, sekiranya ada masa, lawat dia. Dan kenanglah kembali bagaimanakah perjuangan orang terdahulu. Supaya kita ambil iktibar, supaya perkara ini tidak berulang. Dan apakah persediaan kita? Sebab Islam akan dimusuhi di mana saja. Dan selagi umat Islam menjadi pemerintah, mereka hidup dalam aman damai sebagaimana yang berlaku di Osmania, Ottoman, sebagaimana berlaku di Andalusia, semakin berlaku di seluruh dunia. Tetapi sebaik saja umat Islam telah hilang kuasa, maka inilah akibat yang kita saksikan dalam sejarah yang berulang di seluruh dunia. Tuan-tuan yang sangat inilah muzium yang mereka ditunjukkan di tempat yang sebenarnya. Lebih lagi mereka menangkap orang Vietnam yang mereka sangka sebagai spy Vietnam, sebab ketika itu mereka ada konflik dengan Vietnam. Dan mereka seksa orang Vietnam sebagaimana dilukis di gambar ini. Tuan-tuan yang melawat di kawasan di muzium ini dapat menyaksikan bahawa perbuatan yang mereka lakukan kepada manusia lain tidak ada sedikit kemanusiaan. Apa yang tidak lakukan kepada hewan, mereka lakukan manusia. Ini caranya mereka lakukan kepada musuh mereka. Dan senarai mereka yang terkorban begitu banyak yang mereka pamerkan dalam muzium sama. Inilah The Feeling Kill, tempat yang pembunuhan beramai-ramai. Di sinilah tempat mereka bunuh beramai-ramai. Mereka campakkan dalam lubang di sini. Dan hari ini kalau kita berjalan di Killing Field ini, lepas hujan kita akan lihat akan ada kemungkinan kita dapat tulang baru yang baru keluar daripada permukaan bumi. Dan itu nasib umat Islam yang telah berlaku pada tahun 1975 sampai 1979. Dan tuan-tuan boleh melawat, sekitar 2 juta dikorbankan oleh rejim Khmer Rouge. Khmer Rouge maksudnya Khmer Merah. Mereka mengambil Bolshevik sebagai Red Army dan Bolshevik menggunakan tentera merah. Maka kita lihat Pol Pot menggunakan Khmer Rouge, iaitu maksudnya Khmer Merah. Dan mereka tidak menjaga orang Khmer, orang asal penduduk Kamboja, dan mereka menghapuskan selain pada orang Khmer. Itu perjuangan Pol Pot, perjuangan bangsa yang tidak didasarkan pada sedikit kemanusiaan, tuan-tuan. Ini berlaku kepada umat Islam di Kamboja. Dan kita kenang kembali yang melakukan pembunuhan beramai di atas muka bumi ini dalam kurun ke-20 ini ialah Joseph Stalin, orang Soviet Union, bukan Islam, Mao Zedong, orang Cina, Hitler, orang Jerman, Chiang Kai-shek, orang Taiwan, bukan orang Islam, Lenin, Tojo, Pol Pot. Semuanya bukan Islam, tetapi yang mereka sebut Islam yang ganas. Tuan-tuan, pengganas sebenarnya bukan Islam yang ditunjukkan dalam sejarah yang lepas. Tetapi mereka meletakkan kesalahan ini kepada Islam. Umat Islam yang dizalimi, mereka letakkan Islam yang dizalimi itulah sebagai penzalim, sebagai pengganas. Dan itulah dunia, tuan-tuan. Dunia tidak memberikan keadilan. Dan keadilan yang hakiki ialah perjuangan kita yang sebenarnya, dan kebenaran keadilan yang hakiki ialah di akhirat nanti. Dan kita lihat, tuan-tuan, sejarah telah terbalik. Khmer Rouge telah dikalahkan oleh tentera Vietnam pada tahun 1978 dan berakhirlah kekejaman yang dilakukan oleh Khmer Rouge terhadap rakyat Kamboja. Dan kita lihat selepas itu mereka dibawa kepada pengadilan. Pol Pot lari ke dalam hutan dan mereka bersembunyi dalam hutan. Dan kita lihat di Malaysia, kita lihat perbincangan yang panjang. Akhbar sepanjang tahun 70-an ini kebanyakan berita utama ialah tentang Pol Pot, keganasan yang dilakukan. Dan selepas kejatuhannya masih kita bincangkan dalam akhbar kita tentang keganasan yang dilakukan oleh Pol Pot dan rejimnya. Dan kita lihat, tuan-tuan, pada tahun yang lebih lewat, pada tahun 2000 lebih, kita lihat barulah mereka dibawa ke pengadilan. Dan di sini kita lihat bagaimanakah permainan dunia. Dan mereka menunjukkan bahawa hanya 3 orang yang terlibat dalam pembunuhan. Subhanallah. Mereka bawa ke mahkamah 3 orang, tuan-tuan. Ini antaranya 2 orang. Yang seorang bernama Sampan, yang seorang lain bernama No Chia. Mereka kata tidak ada lain yang terlibat. Inilah 2 orang yang bunuhnya. Dan di dalam mahkamah mereka bercakap dan seolah-olah sendiwara. Tuan-tuan lihat gambar ketika mereka dibawa ke mahkamah. Saya tidak melakukan
keburukan. Saya melakukan kebaikan, kata Sampan. Saya melakukan kebaikan untuk negara saya. Saya tidak membunuh. Tuan-tuan, cuba tengok. Bagaimanakah mereka bersaudara? Tetapi mahkamah telah meletakkan mereka sebagai penjara seumur hidup. Tetapi tuan-tuan, itulah hukuman yang diberikan. Dan mereka bersenyum-senyum. Dan saya tak lakukan apa-apa pada saya, kata seorang lagi. Nun Chia mengatakan, saya tak salah pun. Saya melakukan kebaikan untuk negara saya. Selepas membunuh 2 juta bersama Pol Pot, dia mengatakan, saya melakukan kebaikan. Dan tuan-tuan, sekurang-kurangnya mereka tidak pernah menyesal. Mereka tidak pernah menyesal selepas 40 tahun, selepas 30 tahun mereka melakukan. Mereka tidak pernah menyesal untuk bunuh Islam. Dan mereka tersenyum di mahkamah. Walaupun diberikan kesalahan oleh mahkamah dan Pol Pot sebagai peganas utama tidak sempat masuk mahkamah. Dia mati dalam hutan dan dibakar di situ dengan penuh kehinaan. Dan kata Pol Pot, saya adalah hero negara. Dia bunuh 2 juta, dia mengaku dia hero negara. Tuan-tuan, membunuh sebagai hero negara. Dan dia kata, it's up to history to judge. Kamu jangan burukkan saya sebab sejarah akan menentukan siapakah saya. Sejarah akan menganggurkan saya dalam sejarah Kamboja. Kata siapa? Pol Pot. Dia tidak pernah menyesal, tuan-tuan. Pol Pot tidak pernah menyesal membunuh 2 juta umat Islam. Dan Nun Chia tidak pernah menyesal dia membunuh umat Islam. Dan Sampan, Q Sampan tidak pernah menyesal membunuh umat Islam. Dan mereka kata hanya 3 orang saja terlibat pembunuhan. 2 juta mereka sembunyikan tentera-tentera mereka yang ganas, dan mereka jadikan 3 ini sebagai anjing hitam. Mereka jadikan ini anjing hitam untuk menutup dunia daripada bicarakan jenayah dilakukan oleh Khmer Rouge. Dan tuan-tuan, hanya 2 yang menerima akibat, hanya 2 orang yang dihukum oleh mahkamah, dan umat Islam pun bergembira kononnya. Maka itulah balasan mereka. Dan sebagaimana di seluruh dunia, sekiranya apabila mereka telah membunuh umat Islam, dibawa ke mahkamah, maka cara pembicaraan adalah sama saja. Siapakah bangsa Cham yang dibunuh oleh Pol Pot? Dan mereka sangat-sangat menyayat hati. Mereka bukan berasal di Kamboja. Mereka pelarian di Kamboja. Mereka berasal di satu buah negara yang sangat besar bernama Champa. Champa ialah bumi Melayu. Di sinilah kita berada satu masa dulu. Bernama Champa, kerajaan yang besar. Dan orang Melayu membentuk satu kerajaan selama 1643 tahun. Kerajaan Melayu yang paling lama berlaku di sini, iaitu di kawasan Champa yang sekarang telah menjadi Vietnam. Inilah bumi Champa. Tetapi sayang, dalam sejarah Malaysia tidak pernah disebut bahawa orang Melayu inilah negara orang Melayu. Kita berasal dari Champa. Kita pertahankan 1643 tahun sampailah kita jatuh pada kurun yang ke-19. Kita pertahankan Singapura, kita pertahankan Indrapura, kita pertahankan Wijaya, Kantora, Panduranga, dan Ho Chi Minh. Inilah bandar-bandar kita yang diberi nama kemudian. Hanoi ialah bandar kita. Dan sawah-sawah yang kita buka di Vietnam itu sawah orang Champa. Kerajaan Champa di sinilah Wali Songo berasal. Dan kita bagaimanakah dihantar ke Jawa? Di sinilah tempat perkembangan Islam yang pesat di bawah kuasaan orang Melayu yang bernama Champa, yang berpusat di Wijaya, yang berpusat di Indrapura. Tetapi sejarah Malaysia tidak pernah menyatakan mereka berasal dari sini. Kita pertahankan ratusan tahun dan akhirnya kita kalah. Kita kalah kepada satu bangsa. Bukan saja kita kalah kepada dalam pasukan bola, kita kalah negara kita kepada mereka juga. Kita kalah pada tentera Viet yang kita pertahankan ribuan tahun, dan minggu lepas kita kalah pasukan bola juga kita kalah, negara juga kita kalah, sawah padi kita yang kita tinggal luas sebagai kawasan yang kedua hasil padi dunia, hasil daripada orang Melayu, sekarang telah menjadi hak Vietnam. Vietnam Utara Selatan ialah bumi umat Melayu bernama Champa semasa dulu. Kita pertahankan Champa, kerajaan demi kerajaan, dan sampailah tahun 1822 kita kalah sepenuhnya, dan orang Champa dibawa oleh sebenarnya ke seluruh Asia Tenggara, dibawa ke Petani, dibawa ke Kelantan, ada perkelahian Champa, dibawa ke Aceh. Kebanyakan orang Champa berkumpul di Aceh. Aceh masih bercakap Champa sampai hari ini. Osmania meletakkan Champa di Aceh, pertahankan Champa.
dan akhirnya kita tidak pertahankan, maka jatuh seluruh negara kita kepada Vietnam. Dan hari ini sejarah bahawa bumi Melayu, Vietnam adalah bumi Melayu, tak pernah disebut sedikit pun dalam sejarah Melayu, dalam sejarah Malaysia, dalam sejarah Asia Tenggara, dalam sejarah Vietnam. Kita tidak disebut bahawa kita berasal daripada Champa. Champa ialah Vietnam sekarang, tuan-tuan. Kita lihat daripada Champa, kita singgah di Kota Baru, Kelantan sebagai Serami Mekah. Sebelum kita ke Mekah, itu sebab Kelantan disamakan Serami Mekah. Dinamakan Serami Mekah oleh orang Champa. Kelantan menjadi persinggahan orang Champa ke Mekah. Dan orang Kelantan pula singgah di Aceh. Aceh ada hubungan dengan Champa, dan Aceh disebut dengan Serami Mekah yang kedua sebelum kita bertolak ke Mekah. Tetapi sejarah yang menunjukkan bahawa bagaimanakah Champa telah bertapak di Aceh barangkali tidak dikenang dalam sejarah kita. Dan ciri orang Champa, tuan-tuan, dia bercakap dengan bahasa yang singkat. Kalau bomoh, Tok Bomoh dia sebut Tok Moh. Kalau rambutan dia sebut Moktan. Kalau Abu Talib dia sebut Pulik. Itu sifat orang Champa. Ini digunakan oleh petani. Orang petani sebut Tok Moh, itu maknanya dia orang Champa. Confirm dia orang Champa. Orang Kelantan dia sebut Moktan, itu confirm dia orang Champa. Dan orang Aceh yang bercakap benar-benar Champa, confirm dibawa oleh sebenarnya untuk pertahankan Champa dan berpusat di Aceh. Tetapi sayang, peperangan yang dilakukan oleh Aceh lepas itu hanya untuk pertahankan Aceh daripada penjajah Belanda semata-mata. Tuan-tuan, inilah sejarah orang Champa. Apabila Vietnam telah jatuh ke tangan Vietnam, apabila Champa telah jatuh ke tangan Vietnam, maka saki baki orang Champa menyeberangi dataran tinggi Gunung Ganang di Annam, masuk ke dalam negara Khmer ataupun Kamboja, dan hidup di tempat-tempat terpencil di tepi sungai, yang hidup berasing-asing dengan orang Khmer, dan membentuk satu identiti orang Kamboja, orang Cham. Bukan asal orang Kamboja, mereka orang Vietnam, orang Champa, tapi mereka menjadi pelayan di Kamboja, kemudian menjadi pelayan lagi selepas Pol ke seluruh kawasan termasuk negara kita. Tuan-tuan, Islam tidak pernah ada sempadan. Geografi tidak memisahkan Islam. Dan kita lihat bagaimanakah satu masa dulu negara Champa antara negara Melayu yang terawal di Asia Tenggara, yang kita hidup sama dengan Funan walaupun belum lagi Islam, dikuasai orang Melayu, Kerajaan Champa. Dan kita ada Syekh dan Siti Zubaidah yang menceritakan bagaimanakah orang Melayu, Zubaidah dan suaminya Zainal Abidin, bertembung dengan Cina. Cina di sini ialah orang Vietnam. Dalam konteks orang Melayu, Vietnam disebut sebagai Cina. Kita lihat bagaimana dalam syair ini menggambarkan pertahanan orang Melayu di Champa. Pertahankan Champa, bumi Melayu sebenarnya. Dan kita baru saja berpindah ke Tanah Melayu. Tanah Melayu apabila kita berpindah, didiami oleh orang yang maju, orang asli. Orang asli telah dibunuh oleh orang Melayu. Mereka masuk ke dalam hutan menjadi orang asli di hutan. Asalnya mereka orang maju. Tapi orang Islam, orang Melayu yang kalah di Champa, mereka bersikap kasar kepada orang asli. Lalu orang asli masuk ke dalam hutan sampai hari ini, dan kita kuasai di tepi pantai. Sejarah ini harus kita timbulkan kembali bahawa kita sama-sama satu ummah yang Allah ciptakan untuk kita sama-sama hidup di atas Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa dulu kita menguasai laut Cina Selatan ini asalnya nama Laut Champa, laut orang Melayu. Dan orang Melayu tidak ada sempadan. Pusat mereka di Champa. Mereka hidup sampai ke Sumatera, kerajaan Champa. Tetapi dalam sejarah Malaysia tidak pernah disebut bahawa orang Melayu ini berasal dari Champa. Tidak pernah. Dan orang Vietnam melarang kita menyebut bahawa Champa Vietnam itu ialah asalnya Champa. Dan supaya sentimen generasi muda tidak ada lagi bahawa Vietnam ialah bumi Vietnam semata-mata, tidak ada sama sekali. Tuan-tuan, kalau kita pergi Vietnam, kita saksikan ladang yang luas, itu ladang orang Melayu. Sawah yang terbentang luas, itu sawah orang Melayu, yang kita sebut orang Champa. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bagaimanakah Champa terkenal dalam sejarah Asia Tenggara sampai kurun ke-15. Dan British masih mengakui Champa. Dan akhirnya tinggal kenangan semata-mata. Champa telah berlalu, dan sekarang jangan diungkit lagi, namanya lah Vietnam. Full stop. Dan kalaulah dijadikan asas sebagaimana Yahudi mengatakan Palestin adalah bumi mereka sebab mereka pernah bertapak di situ, mereka pernah ada kajian di situ, maka lebih aula Vietnam diserah pada orang Melayu. Sebab kita bertapak di situ 1600 tahun lebih di Vietnam, dan kita sekarang telah lari ke bawah
kita hilang Champa, kita hilang Seketingkera petani, kemudian kita hilang Singapura, yang ada hanyalah sekangkang kera yang kita harus jaga sebagai pesaka terakhir. Tuan-tuan yang hormati, inilah sejarah untuk kita kenangi. Bunga Champa hanyalah satu kenangan indah kita ketika bersama dengan Champa. Kita panggil Champa maka bunga Champa. Kita sebut Champada, buah Champa. Kita sebut bunga Kemboja, orang Kemboja sebut bunga Champa. Dan inilah kenangan kita berada di sana. Sejarah kisah-kisah kita yang banyak di Indrapura ialah di Champa. Indrapura ialah bandar di Champa, bukan di Kuantan. Dalam sejarah Melayu, Indrapura ialah di Champa. Dan sejarah Indrapura ini sangat terkenal dalam sejarah lampau kita. Tetapi kita tidak tahu di mana letaknya Indrapura. Dan hari ini di atas runtuhan sejarah inilah yang kita harus bina generasi kita, supaya generasi yang kenal sejarah inilah generasi yang ada identiti. Dan inilah tujuan kita bincang sejarah yang menyedihkan hati kita. Kuliah dengan rasa sangat berat untuk membincangkan tajuk ini, tetapi tajuk yang sangat menyedihkan hati ini harus kita kenang kembali. Dan kita lihat orang Champa, orang Cham yang masuk ke Vietnam, daripada Vietnam lari ke Vietnam, masuk ke pedalaman. Mereka masih berada dalam, orang Melayu Cham masih berada di tanah tinggi Anam. Mereka menjadi sama seperti orang asli. Asalnya mereka maju, kemudian mereka menjadi mundur. Teori evolusi mengatakan dulu mereka mundur, kemudian jadi maju. Sejarah menunjukkan orang Melayu Champa asalnya maju, tetapi menjadi mundur selepas mereka ditawan oleh Vietnam. Mereka masuk dalam pedalaman dan mereka menjadi masyarakat yang mundur. Sebahagian mereka sampai ke Kemboja. Mereka menjadi masyarakat yang mundur. Champa, tuan-tuan, tidak semuanya Islam. Sebahagian besar ialah Islam, tetapi sebahagian ada yang bukan Islam, yang masih mengamalkan Hinduism. Dan ada satu lagi bangsa Cham yang nama Chambani, yang saya telah melawat tempat mereka di perkampungan mereka, dan mereka masih lagi mengamal Islam separuh dan mengamalkan sebahagian lain. Mereka solat sekali seminggu, dan mereka kalau solat mereka jamak. Apakah mereka ini ialah Islam yang asal daripada Champa, ataupun mereka adalah satu kumpulan yang tidak sampai Islam sepenuhnya? Maka tugas umat Islam Champa di umat Islam di Vietnam ataupun di Kemboja, sampaikanlah mesej kepada saudara Cham kita yang satu bangsa dengan kita, tapi mereka masih belum menerima Islam sepenuhnya. Maka tugas kita lah, apabila kita melihat bahawa umat Islam yang sentiasa di rumah malam, maka mereka turut menerima tempias yang sama. Tuan-tuan, inilah orang Vietnam, orang Champa yang masih tinggal saki-baki mereka di Vietnam. Mereka menjadi kaum yang terpinggir. Sebahagian mereka mempunyai kedai, sebahagian mereka menjadi pemaju ataupun peniaga, tapi sebahagian mereka masih kekal ditindas oleh kerajaan yang ada sekarang. Mereka hiduplah di celah-celah orang Vietnam. Asalnya itulah bumi mereka. Asalnya ialah Vietnam, bumi mereka. Sekarang mereka terpinggir di negara mereka sendiri. Orang Champa terpinggir di Vietnam, negara mereka sendiri, yang mereka perintah selama 1600 tahun. Sejarah malam mereka. Mereka masih bercakap bahasa yang sama, bahasa Melayu yang kita sebut bahasa Champa ini, yang pertalian dengan seluruh bahasa yang sama. Kita satu bangsa yang sama. Walaupun mereka cakap dengan bahasa ringkas, mereka sebut kulit, asalnya Abu Talib. Mereka mengambil singkatan, dan itulah yang diamalkan orang Kelantan sekarang, diamalkan orang Terengganu sekarang. Maksudnya orang Kelantan, orang Terengganu, orang Patani confirm orang Champa, dan orang Aceh confirm orang Champa. Dan kita satu keluarga yang sama. Dan sekarang kita membawa nasib kita masing-masing. Marilah kita kenang sekali-sekala bahawa kita daripada keluarga yang sama, keluarga yang sama yang telah dipisahkan oleh suasana, oleh penjajah yang bersatu untuk menghancurkan kita. Dan kita lihat, kita melewat kapal Cham yang berada di Kemboja. Sebagaimana orang Cham di Vietnam, mereka tidak lebih baik. Sebagaimana orang Melayu, mereka menumpukan kawasan mereka di kawasan sungai. Dan kalau tuan ada peluang untuk melakukan Kemboja, kapal Champa yang di kawasan Siem Reap ataupun di kapal Tom, kapal Cham ini ialah saki-baki pelarian daripada Champa menuju ke Kemboja, dan mereka dikenal sebagai orang Cham, orang Champa sebenarnya. Dan mereka hidup belakang Taif. Mereka tinggal di tepi sungai Mekong, dan rumah mereka tinggi sebab banjir berlaku sentiasa berlaku di sini. Dan di sinilah kita lihat ramai
NGO Malaysia yang datang membantu mereka, khususnya selepas mereka dilandung Malang, dan sampai sekarang kehidupan mereka sangat terbiar berbanding dengan kita yang mempunyai ruang yang lebih luas, rezeki yang lebih banyak Allah berikan. Maka mereka memerlukan rezeki yang kita ada untuk membantu mereka, tuan. Rupa mereka sama seperti kita. Orang Cham kadang-kadang tidak boleh bercakap bahasa Melayu lagi, dan mereka, wajah mereka sama seperti kita, hidup mereka sama seperti kita, DNA mereka DNA kita, tapi kita terpisah oleh negara yang dipecahkan oleh penjajah. Penjajah mengatakan ini negara Malaysia namanya, penjajah mengatakan ini namanya Indonesia, ini negara namanya Filipina. Kamu bekerja untuk negara kamu sendiri, dan tidak ada lagi kesatuan umat. Sebagaimana umat Islam tidak pernah terpisah di dalam geografi yang sempit. Umat Islam adalah satu umat, satu akidah, satu Allah, satu pegangan, satu Al-Quran. Dan inilah sifat umat Islam. Apabila satu bahagian sakit, maka seluruh badan akan sakit. Itulah yang kita bayangkan apa yang berlaku kepada umat Islam di Kamboja. Ini orang Kamboja. Kamboja ialah memang jelas orang yang asli Melayu, lebih asli daripada orang Malaysia sendiri. Gambar sebelah kanan ialah ketika saya melawat ke Bukit Odong, perkampungan orang Cham Bani, dan kampung di sebelahnya, kampung Islam, Cham Islam. Mereka terpaksa menyembunyikan khazanah mereka ketika Pol Pot, dan mereka sembunyikan dalam tanah, dan ini sebahagian daripada khazanah yang mereka keluar kepada tanah. Cukup menyayat hati, mereka tidak boleh menyimpan Al-Quran. Dan bersama saya di tengah itu ialah Dr. Mazin Musa, yang memang orang Champa yang banyak membantu kita dalam perjalanan di Champa ataupun di Kamboja, yang menceritakan latar belakang bagaimanakah kedudukan, dan kita lihat bagaimanakah sepinya kehidupan mereka apabila mereka dirundung malang. Sejak daripada Champa, mereka menjadi pelayan di Kamboja, dan mereka dibunuh oleh Pol Pot, dan mereka lari ke seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuklah negara kita ini. Pelarian yang terselamat, tuan-tuan, yang tersebar di seluruh Asia Tenggara, termasuklah negara kita, Malaysia. Mereka menceritakan bagaimanakah dahsyatnya, bagaimanakah mereka terselamat. Dan kita lihat rakan kita, Dr. Mazin menceritakan dia terselamat sebab ketika itu dia berada bukan di Kamboja. Dia terselamat, tetapi ayahnya telah meninggal dalam hutan kerana kelaparan. Dan ini cerita yang cukup menyayat hati. Dan kita lihat bagaimanakah pelarian ini yang mereka dapat menyelamatkan nyawa mereka, dan sekarang mereka berjuang untuk kehidupan baru. Dan mereka telah bersama kita. Berilah bantuan kepada mereka sebab mereka lah satu daripada umat yang sama. Dan kita lihat mereka di Champa, mereka di Kamboja, mereka tinggal di sepanjang Sungai Mekong. Sungai Mekong melalui beberapa negara, dan di sinilah umat Islam disembelih ketika zaman Pol Pot. Ketika kita melawat, mereka masih lagi menggambarkan bahawa mereka melalui sungai-sungai ini, dan mereka terlalu dhaif untuk menyelamatkan diri. Sebahagian mereka menggambarkan gambar yang mereka lalui satu perjalanan yang cukup menyayat hati, sehingga mereka ditemui oleh tentera Pol Pot, mereka dibunuh. Tetapi yang terselamat sampai di sini, mereka alhamdulillah sampai, dan mereka menceritakan kepada kita bagaimanakah sifat mereka, dan mereka gambarkan kembali. Ini dilakukan kembali bagaimanakah penyiasaan tentera Pol Pot kepada umat Islam. Ini digambarkan untuk kita ambil iktibar. Sekali-sekala mereka pentaskan untuk pelancong ataupun untuk pelawat, untuk menggambarkan betapa sempitnya kehidupan mereka ketika mereka dijajah oleh Pol Pot, tentera merah yang mendapat idea daripada Rusia dan China. Tuan-tuan, kita lihat menyantuni Muslim Kamboja. Hari ini umat Islam Kamboja masih lagi dhaif. Kalau berbanding dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, negara kita ini, maka marilah kita sama-sama membukakan ruang untuk kita sama-sama menyantuni Muslim Kamboja kita. Mereka masih lagi bersampan dan masih lagi pelayan yang kita lihat sebagaimana gambar ini. Ketika kita melawat mereka, mereka masih lagi bergantung kepada sungai dan juga pekerjaan kampung, dan mereka sangat mengharapkan bantuan dari kita. Barangkali saya telah sampai beberapa kali, tetapi bukanlah tujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka, tetapi untuk datang melihat dan bertanya kabar kepada mereka, dan itu pun sudah menyembuhkan mereka. Ada keluarga yang dhaif, tuan-tuan, ada keluarga yang baik. Dan inilah suasana umat Islam yang telah dirundung malang selepas 30 tahun. Selepas 40 tahun mereka disembelih oleh tentera Pol Pot, mereka meneruskan sakit baki kehidupan mereka dalam keadaan yang berbagai-bagai. Mereka membunuh kembali surau-surau mereka, sekolah-sekolah tapis mereka sedang mereka kembangkan. Mereka membunuh ladang-ladang mereka, dan memerlukan bantuan kita untuk membina pembinaan surau dan masjid mereka.
dan tuan yang ada kesempatan, ada rezeki yang lebih, bagi kita sama-sama membantu dalam semua apa sahaja, bukan saja dari segi doa, dari segi bantuan, dari segi segala apa yang kita dapat lakukan, termasuklah kita melakukan kajian terhadap mereka untuk kita sampai kepada umat lain. Dan ada di antara mereka orang Malaysia yang merumuskan perigi ataupun pam air ini untuk tujuan mereka, sebab mereka dalam keadaan dhaif. Mereka sentiasa mengharapkan tolongan orang luar, dan mesti korban juga demikian. Dan kita lihat korban akikah, wakaf dan sebagainya, termasuk tandas, mereka sangat mengalungkan. Inilah masyarakat kita yang kita sedang bincang hari ini, ialah satu masyarakat yang terbiar. Kita adalah sebahagian dari mereka, dan kita adalah gedikan berada di kawasan yang merdeka, bumi yang merdeka, tetapi mereka harus melakukan segala-galanya untuk diri mereka. Dan disinilah memerlukan tanggungjawab kita sebagai satu umat yang sama. Dan lihat buku-buku yang ditulis, itu yang ditulis oleh kawan kita Dr. Mazin Musa, Diaspora Melayu Campa. Tuan-tuan boleh baca bagaimanakah nasib mereka sepanjang zaman, dan bagaimanakah ketika mereka di Kamboja, suka duka mereka dirakamkan dalam buku ini. Dan kita lihat juga filem yang dirakamkan, The Killing Field, menggambarkan bagaimanakah dahsyatnya umat Kamboja yang dilakukan pembunuhan oleh Khmer Rouge yang dipimpin oleh Pol Pot, dan begitu banyak pembunuhan yang mereka bawa ke mahkamah hanyalah 2 orang. Tuan-tuan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tamatkan dengan ayat ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alim khabir. Surah An-Nazim, surah Al-Hujurat. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada laki dan wanita, dan kami jadikan kamu berbagai-bagai kaum, kabilah, supaya kamu saling-saling kenal mengenali. Dan yang terbaik dengan kamu ialah yang paling bertakwa, dan Allah Maha mengetahui, Maha berilmu, Maha mengetahui. Dan tuan-tuan, Allah jadikan bangsa-bangsa yang berbeza untuk kita berkenalan, bukan untuk bunuh-membunuh, untuk kita sama-sama meraihkan kebahagiaan bangsa dan budaya kita. Apatah lagi mereka satu agama kita, satu bangsa dengan kita, satu budaya yang kita, cuma dipisahkan oleh geografi yang dipisahkan, yang dimainkan oleh British, dimainkan oleh Belanda, dimainkan oleh Perancis, maka terpisahlah kita di dalam kompamen negara yang kecil. Maka inilah kita melihatkan bahawa marilah kita renungi kembali peristiwa yang kita sebutkan di sini ialah bukan untuk tujuan untuk menakutkan, untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk kita mengambil iktibar, bersedia, sebab pemuda yang tidak ada sejarah, dia tidak ada jati diri untuk menghadapi masa depan yang lebih mencabar daripada apa yang kita lalui sekarang. Dan itulah tujuan kuliah Maghrib yang panjang ini, untuk kita sama-sama merenungi. Dan saya dengan segala rendah hati menutup majlis ini.